As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything comes on you, the Lord. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan, wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda serta para sahabat. Alhamdulillah, kita diberikan pertemuan pada malam ini dalam wacana online, anjuran daripada Masjid Al-Istiqamah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang bakal dikongsikan pada malam ini menjadi satu manfaat buat diri kita, buat ahli keluarga kita dan semua sesiapa yang ingin kita kongsikan, dan mudah-mudahan juga menjadi satu bekalan untuk kita membawa pada hari akhirat kelak. Pertama sekali, apa khabar para penonton yang saya kasihi dan saya sayangi? Sihat semua? Alhamdulillah. Mungkin kita baru saja pulang menjalankan tugas, ada di antara kita yang masih kerja di rumah dan sebagainya. Ala kulli hal, alhamdulillah, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita melaksanakan amal ma'ruf kita dan kita mencegah segala kemungkaran yang sebaik-baik yang mungkin dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan kita ataupun perkongsian yang baru saja lepas pada bulan yang lepas, ia membicarakan berkenaan tentang satu tajuk mengenai tentang zuhud terhadap dunia, yang mana di dalam kitab ini mengatakan bukannya zuhud ini bukan bermaksud kita meninggalkan kekayaan, malah sebaliknya kita menggunakan kekayaan tersebut untuk membantu dan membangunkan agama kita, iaitu agama Islam. Islam tidak memusuhi kekayaan, bahkan dengan kekayaan ini yang menaikkan kembali Islam. Jadi, dalam kita mengejar keduniaan, jangan kita lupa keduniaan tersebut bukannya kekal abadi buat selama-lamanya. Tetapi, jadikanlah dunia ini untuk kita menabur saham, menanam saham kita, menanam benih
untuk kita bawa ke hari akhirat kelak. Mudah-mudahan benihan yang kita yang kita tanam tersebut menjadi satu benih yang memanfaatkan buat diri kita dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada malam ini akan saya kongsikan sepotong hadis daripada kitab Tadabbur Hikmah Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang ingin saya sentuh adalah mengenai hadis yang ke-32, jangan memberi mudarat. Yang kita faham, jangan kita memberikan sesuatu mudarat, sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Itu yang paling perlu dalam keutamaan kita selaku hamba kepada Allah dan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang berbunyi, An Abi Sa'idin Sa'di bin Malik bin Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirara. Hadithun hasanun rawahu Imam Ibn Majah wa Imam Darul Qutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Imam Malik fil Muwatta an Amru bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Aba Sa'id wa lahu turukun yuqawwi ba'daha ba'dha. Hadis yang dibacakan sebentar tadi maksudnya daripada Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wala dirara. Hadis ini adalah hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Imam Darul Qutni rahimahumullah, dan selain daripada mereka secara musnad, sanad yang bersambung. Manakala Imam Malik rahimahullah dalam kitabnya Al-Muwatta meriwayatkannya secara mursal, sanad yang terputus daripada Amru bin Yahya daripada ayahnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi meninggalkan Abu Sa'id Al-Khudri daripada rantaian sanadnya. Tetapi ia mempunyai banyak jalan yang mana setiap jalan menguatkan yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita boleh ambil daripada hadis yang ringkas ini, kalimat la darara wala dirara. Jangan sekali-kali kita melakukan kemudaratan dan memudaratkan diri orang lain. Para ulama ada berperbezaan pendapat seperti mana yang ternyata dalam kitab. Ini bermaksud jangan memberi mudarat kepada orang lain, yang mana mudarat kepada orang lain itu memberi manfaat pada diri sendiri. Jangan pula kamu, yakni kita, memudaratkan orang lain walaupun mudarat pada orang lain itu tidak memberi manfaat pada diri sendiri. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita boleh ambil kenyataan di sini, jangan memberi mudarat kepada orang lain yang mana mudarat kepada orang lain itu memberi manfaat pada diri sendiri. Jangan kita melakukan sesuatu keburukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Dan juga jangan kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kemudaratan kepada orang lain. Jadi janganlah kita ada bersangkut paut. Kita lakukan pekerjaan sesuatu demi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melakukan satu amal ibadah tetapi ia mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Contohnya, apabila kita nak melaksanakan ibadah, apabila kita mungkin pada hari Jumaat, kita ambil contoh pada hari Jumaat, kita nak melaksanakan solat Jumaat. Tapi Alhamdulillah buat masa ini mungkin terhad untuk kita melaksanakan solat Jumaat masih dalam keadaan kita ni masih dalam keadaan rantaian COVID-19. Tapi ala kulli hal, apabila kita nak melaksanakan solat Jumaat, jangan kita hanya melepaskan apa yang perlu
untuk manfaat buat diri kita, sedangkan kita mendatangkan kemudaratan. Contohnya, kita parking kenderaan kita. Sama ada kereta kita, van kita, lori yang kita bawa, motor, motosikal dan sebagainya. Dia boleh menjadi penghalang buat orang lain untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana kita orang lain dapat kemudaratannya. Jadi janganlah kita, orang kata, selfish dalam diri sendiri. Jangan kita pentingkan diri sendiri. Sedangkan kita nak melaksanakan ibadah ini, perlulah kita memikirkan hak orang lain juga. Bukan hak kita sendiri, tapi hak-hak orang lain. Seperti mana masjid-masjid telah tetapkan, kita perlu datang ke masjid dengan membawa kita punya sejadah, dengan memakai penutup muka dan sebagainya, untuk kita tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Apabila kita nak hadir ke masjid, kita perlu dengan gunakan booking system. Ini menyenangkan pekerjaan orang lain, menyenangkan pekerjaan kita. Jangan kerana kita seorang, kita mudaratkan orang yang ramai. So ini bagus untuk kita bincangkan topik ini pada malam ini, kerana kita lihat penularan wabak pada dunia sekarang ini sangat-sangat kritikal, sangat-sangat berat. Kalau kita lihat di negara jiran kita, bilangannya 4,000 lebih, 5,000 lebih dan sebagainya. Kerana seseorang yang mementingkan halnya dia sendiri tanpa memikirkan orang lain, maka dia akan mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Kita perlu patuh kepada apa yang telah ditetapkan oleh negara kita, negeri kita, untuk kita menjaga wabak sedemikian ini tidak berjangkit kepada orang-orang lain. Kita tahu diri kita yang bahawasanya kita ini sihat ataupun kita kurang sihat dan sebagainya. Perlulah kita menghormati orang lain. Jangan kita mementingkan diri sendiri. Kita mengatakan kalau kita rasa kurang sihat, terus kita pergi ke jumpa untuk kita buat pemeriksaan diri kita dan sebagainya. Bukan kita keluar, bukan kita singgah ke mana-mana untuk kita membawa wabak tersebut sampai merata tempat, sampai daripada satu tempat ke satu tempat ke satu tempat, boleh merebak kepada seluruh negara dan sebagainya. Ingatlah pesan Nabi SAW apabila ini berlaku pada zaman Nabi. Nabi melarang kepada individu tersebut untuk keluar daripada negara tersebut. Nabi suruh untuk kita kurung diri kita, jauhkan diri kita daripada orang-orang lain, masyarakat dan sebagainya. Pulihkan diri kita dahulu. Apabila keadaan kita dah pulih, apabila keadaan kita dah mula sihat semula, barulah kita diberikan keizinan untuk keluar. Tapi kita buat sebaliknya. Kita tak peduli apa yang diberikan garis pandu kepada apa yang telah ditetapkan. Ini boleh mendatangkan kemudaratan, dan ini juga boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita memudaratkan apa yang kita ingin lakukan di muka bumi ini. Jangan kita melakukan untuk sekadar melepaskan diri saja, tetapi kita melakukan untuk maslahat ramai, maslahat umum. Kita fikirkan manfaat kita ini, biarlah bukan kita seorang yang mendapat manfaatnya, biarlah orang lain juga mendapat manfaatnya. Kebaikannya, biarlah orang lain juga dapat sama merasakan kebaikan tersebut. Bukan diri saja kita untuk melakukan kebaikan, tapi kita juga ingin mengajak yang lain juga melakukan kebaikan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan mulakan mudarat pada orang lain, dan jangan membalas mudarat dengan mudarat. Apabila kita dah melakukan kepentingan, jangan kita balas dengan ada sikap dendam, dengan ada sifat-sifat yang boleh mendatangkan hubungan kita ini jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila kita ditimpa kemudaratan tersebut, balaslah dengan kebaikan, bukan balas dengan kemudaratan. Bukan bererti yang contoh yang saya berikan yang awal tadi, kita boleh parking. Mungkin minggu ni orang tu parking sedemikian, dan kemudian kita buat pada minggu hadapan kita parking juga sama seperti orang yang telah melakukan kepada kita. Jangan kita ada balas-membalas, kerana ianya tidak ada kesudahan dalam kehidupan kita.
kita memaafkan dan kita mendoakan kepada teman ataupun empunya diri supaya diberikan kesedaran, supaya diberikan hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat kalau kita juga balas membalas, maka dia tidak datangkan sebarang hasil pun, sebarang ada kebaikan pun, malah mendatangkan lagi dekat dengan pergaduhan dan dekat lagi dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga menjadikan hal ini sebagai satu kaedah dalam hukum kawaid fiqhiyah, yang mana bahawa tidak boleh mencegah sesuatu kemungkaran bila mana kita meyakini bahawa selepas mencegah suatu kemungkaran, kemungkaran yang lebih besar akan hadir atau kemungkaran yang setara dengan kemungkaran yang awal tadi. Biarkan kemungkaran itu untuk sementara waktu sahaja, untuk mengelakkan daripada kemungkaran yang lebih besar. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, beliau berpendapat bahawa hadis ini adalah hadis yang hasan, yang baik. Walaupun hadis ini asalnya daripada dhaif, lemah, namun disebabkan ia mempunyai banyak rantaian sanad yang menguatkan yang lain, secara langsung telah mengangkatnya menjadi hasan li ghairihi. Itu juga kata Imam Abu Daud rahimahullah. Sebabkan para ulama ijma' yang ataupun bersepakat menggunakan hadis ini dalam hukum, maka ijma' itu mengangkat hadis yang dhaif menjadi hasan li ghairihi. Jadi dalam erti kata, janganlah kita memudaratkan diri kita dan jangan kita memudaratkan orang lain. Apabila sesuatu bahaya yang kita nampak yang boleh mendatangkan kemudaratan, kita jangan berikan orang lain merasakan kemudaratan tersebut. Kita mencegah kemudaratan tersebut. Kita mengalihkan kemudaratan tersebut untuk kesenangan, untuk kebaikan, untuk manfaat orang lain juga. Jadi muslimin muslimat, jadikanlah diri kita ini amanah. Jadikanlah diri kita ini jujur dengan diri sendiri untuk mendapatkan, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasakan kurang sihat, apabila kita merasakan yang diri kita ini ada sakit dan sebagainya, jujurlah dengan diri sendiri. Pergilah buat pemeriksaan. Berilah buat pemeriksaan yang sebaik-baiknya. Jangan kita mendatangkan kemudaratan. Kerana kita malah yang lain akan terjebak dengan kemudaratan tersebut. Kita harus mencegah, bukan kita panggil ataupun bukan kita memanggil kemudaratan ini sama-sama merasakan kemudaratan. Tidak. Kita mencegah supaya kemudaratan tersebut hilang dalam kehidupan kita, hilang dalam apa jua keadaan sekalipun, untuk kemaslahatan ramai, untuk kemaslahatan umum. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kongsian yang ringkas pada malam ini sama-sama kita dapat manfaat, sama-sama kita dapat menjadikan iktibar mana yang baik, kita jadikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mana yang kurang elok, kita jauhkan supaya kita dijauhi segala kemungkaran, segala orang kata kehilafan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh daripada segala perkara-perkara yang memudaratkan diri kita, sakit, musibah dan sebagainya. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita pada masa-masa yang akan datang dalam keadaan sihat wal afiat, dalam keadaan sihat selalu, dalam keadaan sihat sejahtera, dalam kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita bertemu lagi di waktu dan di masa dan kesempatan yang lain, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahu
Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله